rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malam. Urkud dirijlik, urkud itu hentakkan. Rijal di dengan rijal itu kaki dengan tumit juga. Hentaklah bumi dengan kaki. Jadi ini setelah hari ayat berdoa, lama ni dia sakit. Dikatakan dalam riwayat dia sakit dia selama 4 tahun. Namanya Asyar, 18 tahun. Kesakitan Nabi Ayub. Dia senang lama hidup dia sampai puluh-puluh tahun ni. Mula-mula hidup dia senang. Kemudian dia jadi Nabi dan memang dia seorang yang Rasul yang menyampaikan. Kemudian setelah dia berdoa kepada Allah ini, Allah kata ni, urkud birijlik, hentakkan bumi dengan kakimu. Maksudnya Allah suruh dia hentak kaki, kemudian mereka hentakkan kakinya itu keluar air, mata air yang terpancar. Kat sini dalam kurungan keterangan tafsir. Setelah ini melakukannya terpancarlah air. Jadi air keluar. Lalu Allah kata, "Hadza mughtasalun baridun wa syarab." Hadza ini ialah mughtasalun, air mandi. Mughtasal, rasul mandi. Mughtasalun, air mandi, baridun yang sejuk, wa syarab dan untuk minum. Jadi ada orang ambil kedua air terlalu terpancar, ambil buat mandi dan buat minum dengan baca doa ni. Doa ni ialah doa Nabi Ayub untuk kesembuhan daripada penyakit. Ada muhtasalun baridun wa syarab. Urkud birijlik, ada muhtasalun baridun wa syarab. Dengan air itu Nabi Ayub sembuh dari penyakit. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ dan kami berikan kepadanya ahlahu keluarganya, wa mithlahu itu satu ganda lagi ramainya, seganda, maknanya Allah kembalikan kekayaan Nabi Ayub dan keluarga dia, anak-anak dia sekali ganda lebih banyak daripada mula-mula dulu. Ma'ahum rahmatan minna, bersama mereka itu rahmat daripada kami. Jadi Allah kurniakan rahmat kepada hamba-hamba yang taat dengan mengembalikan harta benda mereka di dunia lagi. Allah uji dia dengan hilangnya harta, kemudian kerana kesabaran dan ketaatan Allah berikan kembali harta-harta itu. Minna, rahmatan minna, wa zikra li ulil albab, dan sebagai peringatan, yang zikra peringatan, adanya kisah Nabi Ayub ini dikekalkan dalam ingatan manusia Allah dan dengan nukilan dalam kitab. Jadi diperingatkan kembali kisah Nabi Ayub. Zikra li ulil albab bagi orang-orang yang mahu berfikir, orang yang mempunyai fikiran tentang kesabaran Nabi Ayub. Mereka mengambil bersikap sabar semasa ditimpa malam. Ini keterangan tafsir. Wa khudh bi yadika bighfar tadrib bihi wa la tahzan inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau menyalahi sumpah itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadahnya. Wa khudh biyadika dilatan,
Dan kami perintahkan, khususnya ambil, dia dekat dengan tanganmu, dia satu jerami. Fadrib bihi wala tahna. Fadrib, pukul jerami itu kepada isterimu ni, kata dia. Ini macam apa cerita? Cerita dia dalam tafsir disebut di pasal ayat. Isteri Nabi Ayub ni, dia seorang yang sangat taat. Dia lah yang duduk bersama Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sakit. Orang lain semua lagi tinggal di situ rahmat seorang. Kemudian dia sampai terpaksa bekerja 5 orang. Pergi keluar untuk cari sedikit makanan untuk dapat macam inilah ganjaran gaji ya. Dia keluar bekerja 5 orang. Sampai satu masa dia tak ada orang nak upah dia. Terpaksa jual rambut. Ada tersebut dalam tafsir. Isteri dia berjual rambut kerana nak dapatkan makanan. Susah sangat. Susah mana. Dia buka tutup, potong rambut, jual rambut tu kepada perempuan. Ada orang perempuan yang duduk pakai rambut orang macam mana. Dan tafsir disebut ni. Jadi Nabi Ayub tengok, Nabi Ayub kata dia nak hukum isteri dia. Isteri dia beli makanan dengan hasil jualan rambut. Nabi Ayub kata aku tak berkenan. Jadi ya, ini kisah. Hanya salah ke perbuatan isteri Nabi Ayub itu. Pendapat kita tak salah. Tapi suami dia tak berkenan. Jadi kisahnya, maka Nabi Ayub bersumpah dia nak pukul isteri dia. Kemudian ayat ini keluar, pukullah isteri ini dengan jerami. Sebab selepas daripada itu, baru Nabi Ayub jadi sihat tadi, Allah perintah dia pukul dengan jerami. Jadi ini terkenal daripada ayat ini. Dirsan, dikhul biyadika dirsan, ambil jerami, fadrib bihi wala tahna, dan pukullah, jangan engkau banyak lagi sumpahmu. Sebab dia bersumpah nak pukul. Jadi pukul juga lah. Semua benda itu tidak memberi ular. Ini ada keterangan bersih. Nabi Ayub pernah bersumpah bahawa dia akan memukul isterinya 100 kali setelah dia sembuh dari penyakit itu disebabkan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh isterinya terhadapnya. Lalu dia diperintahkan oleh Allah menurut cara yang diajarkannya. Kisahnya itulah dia salah tu. Dia terpaksa jual rambut. Sampai susah sangat cari makan. Ada orang nak potong rambut juga. Itu sederhana. Inna wajadnahu shadiq. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Jadi Nabi Ayub ini seorang yang sangat sabar. Tapi sebab sumpah aku tak lepas sumpah. Ni'mal abdu, ia adalah sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu, ni'mal itu baik, sebaik. Tapi ni'mal, the sense, maksud dia terbaik. Al-abdu, hamba yang terbaik. Innahu awad, sesungguhnya dia orang yang suka bertaubat, rujuk kembali kepada kami dengan ibadahnya. Perkataan awad, boleh ditimak panjang. Rujuk kembali dengan ibadah, bertaubat, awal. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil ayyi wal absar. إنا أخلصناهم في خالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Dan ingatkanlah peristiwa hamba-hamba kami Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq serta Nabi Yaqub.
yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan taat setianya dan pandangan yang mendalam untuk memahami agama. Sesungguhnya kami telah jadikan mereka suci bersih, dan sebab satu sifat mereka yang murni, yaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. Wadhkur ibadana, wadhkur dan ingatlah ibadana hamba-hamba kami. Ini tidak subjek kepada subjek Nabi Ayub kepada Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ulil aidi, uli ini memiliki, uli bahasa Arab zil, memiliki. Al-aidi ialah kekuatan, kuasa. Tadi di sini diletak dalam terjemahan, dalam golongan ya, adalah kuasa melaksanakan maksiat. Jadi al-aidi, ulil aidi ini berkuasa untuk buat ibadat taat. Wal absar dan pandangan yang mendalam, yang bijaksana. Al-aidi wal absar, ulil aidi wal absar, yang kuat beribadat dan pandangan yang mendalam, maknanya memahami agama, memahami perkara-perkara dengan mendalam. Ini Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Jadi inilah sifat Allah beri kepada orang-orang yang terpilih. Nabi-nabi ini manusia-manusia yang terpilih. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra dar. Inna sesungguhnya kami akhlasna telah bersihkan mereka. Akhlas itu ikhlas ya. Tapi maksud di sini bersih. Akhlasna kami bersihkan hum itu mereka. Inna akhlasnahum kami bersihkan mereka dengan khalisatin dzikra dar. Khalisah ialah hati yang murni. Ini seperti jila. Maknanya generasi hati nurani yang murni. Khalisatin dzikra dar, yaitu sentiasa memperingati negeri akhirat. Khalisatin dzikra dar, ikhlas sentiasa memperingati negeri akhirat. Ini juga kriteria ingatan zikir kepada Allah, ingat kepada akhirat, pengajaran kepada kita supaya ingatan zikir kepada Allah ini memperingatkan kita kepada hari akhirat, pembalasan di akhirat, supaya buat baik, sentiasa taat kepada Allah kerana ingat kepada akhirat, takut dan bimbang kita fail ke akhirat. Jadi ini sifat khusus dari Nabi. Wa innahum indana la minal mustafain al-akhyar. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, innahum indana di sisi kami, la minal mustafain al-akhyar, orang pilihan. Al-akhyar, mustafain itu pilihannya. Al-akhyar ialah pilihan juga. Mustafain al-akhyar, pilihan yang terpilih, bukan ini. Akhyar itu terbaik, pilihan terbaik. Mustafain pilihan. Jadi mereka, nabi-nabi itu adalah manusia-manusia yang terpilih. Maksudnya gitu. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Dan ingatkanlah peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa
serta Nabi Zulkifli, dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Wadkur, dan ingatkanlah peristiwa Ismail dan Nabi Ismail. Disebutnya juga Nabi Ismail. Wal Yasa'a, dan Nabi Ilyasa. Ilyasa ini dengan Ilyas lain. Nabi Ilyasa orang lain, Nabi Ilyas orang lain. Jadi ada dua Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kat sini Ilyasa. Kemudian dua Zulkifli. Saya dah sebut sikit Nabi Zulkifli. Sebab orang berkata Buddha. Kau tambah Buddha dengan Nabi Zulkifli. Zaman sekarang terbit-terbit. Yang benda-benda yang ulama tak keluar. Dikeluar. Buat teori. Dia kata Buddha ni orang baik. Dia kata Nabi Zulkifli. Mana pula. Jangan buat pengaruh-pengaruh cerita-cerita lagu. Orang buat cerita kita buat tak tahu sudah. Benda-benda itu tak keluar daripada kitab tu. Tapi saya tengok Ustaz Samad ni, dia bawa cerita ni. Sebenarnya dia jawab, orang cakap. Dalam kitab ada kisah Buddha pula. Buddha itu orang kafir. So Buddha kita tak boleh nak kaitkan dia pula dengan Nabi kita. Jadi complicated, dia akan create a very complication, a lot of other complications. Kalau puak tu sambung, dia pun kata, dia lah kita pun sambung dengan kamu ni. Nabi kita ni Buddha, sudah. Ada mainnya, Buddha. Tapi kalau mainnya dengan orang Islam. Nabi Zulkifli ini tersebut. Nama dia Nabi Zulkifli tersebut. Saya kisah dia di mana, siapa dia. Nabi-Nabi semua ni pun tak tahu siapa mereka. Kita, setahu kita, kan, dikatakan Nabi Ibrahim tu, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mula-mula Nabi Nuh, siapa Nabi Nuh tu? Daripada Nabi Nuh jadi orang Melayu, jadi orang Arab, jadi orang Pakistan. Tapi buat teori-teori mengada-ngada tu. Tapi just for academic information, dengar ni juga apa orang cakap. Dia kata Buddha ni orang baik. Tapi adakah dia mengajar tauhid? Kalau Nabi mesti dia ajar tauhid, sembah Tuhan. Tapi buat Buddha ajar tauhid. Suruh orang sembahyang, suruh orang puasa. Tak ada. Tak bunyi. Sama Buddha ni, sembah satu Tuhan. Tak ada. In fact, orang kata agama Buddha ni agama tak ada Tuhan. Ya. Hindu dia ada Tuhan dia, banyak-banyak Tuhan. Kristian ada Tuhan dia, Jesus Christ, Holy Ghost dan semua. Buddha ni, dalam naratif dia kata tak ada Tuhan. Agama Buddha ni, agama berbaik dia. Berbaik dia, berbaik. Contohnya Buddha. Buddha, dia juga. Dia buat baik sampai tempat dia buat. Mana ada tauhid kalau ada Buddha juga. Buat communication, malu. Wa kullu minal akhyar, sesungguhnya semua itu kullunya minal akhyar adalah daripada orang-orang yang terpilih, yang sebaik-baiknya. Jadi daripada atas dari Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Mereka adalah daripada orang-orang yang terpilih. Ini Nabi dan Rasul. Ini nama-nama yang termasuk boleh atau sebuah orang. Hadza zikr. Demikianlah sifat-sifat yang mulia ini. Zikr di sini dikata menjadi sebutan penghormatan bagi mereka. Zikr, terjemah perkataan zikr. Sifat-sifat mulia yang disebut sebagai penghormatan. Jadi kriteria kepada kebaikan yang kita kena
letak tinggi lah objektif yang tinggi. Objektif tinggi, kebaikan-kebaikan yang menjadi sifat pada Nabi-Nabi. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Wa inna sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa la husna ma'ab, menjadi tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang husna itu terbaik, ma'ab itu tempat kembali. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Yaitu beberapa buah syurga, tempat penetapan yang kekal, terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Mereka akan bersukaria dalam syurga itu sambil berteleku di atas pelangi. Mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan berasa kelezatannya. Jannati adnin, jannati itu syurga. Taman surga. Adnin ialah kekal, surga yang kekal, adn. Jadi kita sebut Jannah Adnin itu sebagai nama khas bagi surga Adnin, kan? Kita surga Ma'wa, surga Adnin, surga Firdaus. Tapi Adnin maknanya kekal. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Mufattahah itu terbuka kepada orang baik ini, orang yang husna ma'ab, al-muttaqin husna ma'ab. Mufattahatan terbuka kepada orang baik. Lahumul abwab, bagi mereka pintu-pintunya untuk mereka. Mufattahatan kepada orang baik. Jadi mufattahatan kepada orang baik. Muttaqiina fiha, muttaqiina, mereka berteleku. Sini terjemahan berteleku dimaksud dia duduk bersembah bersama-sama berhadapan. Muttaqiina fiha, di dalamnya, dalam syurga. Jadi orang-orang yang baik mereka duduk ramai-ramai bersembah, berteleku. Seronok kan dalam keadaan yang seronok. Macam orang duduk di hotel lounge sembah-sembah, duduk atas sofa, bed-bednya sofa, dengan pelayan-pelayan datang bersembang, bercerita, oh dulu kita kat sini ada macam ni ya. Yad'una fiha, mereka meminta di dalamnya bifakihati, dengan buah-buahan. Jadi sambil bersembang-sembang minta buah-buahan daripada Tuhan syurga. Bifakihatin kathiratin wa syarab, buah-buahan yang banyak dan minuman dan kelezatan. Syarab itu minuman. Jadi kat sini dia terjemahi berbagai jenis rasanya dan kelezatannya. Maknanya ya buah-buahan syurga dengan minuman-minuman syurga. Itu nas kata, tapi terjemahan kata buah-buahan syurga ini istilah macam-macam jenis, macam-macam rasa dia, rasa-rasa semuanya. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. Dan di sisi mereka pula bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya. Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal. Wa indahum qasirat, indahum bersama mereka qasiratul tarf. Qasirat itu qasirat ini adalah zaman Melayu bidadari, wanita-wanita yang menjadi pelayan-pelayan di surga. Qasiratul tarfi at-turab. At-tarfi at-turab. Terjemahan dia
pandangan mereka tertumpu. Maknanya perempuan ni macam love dia kuat sangat. Dia tengok aja kepada ahli syurga ni. Pandangan mereka ni. Qasirat bidadari sangat kuat cinta mereka kepada ahli syurga tu. Qasirat tanti atraf ni terjemahan dia sebaya umur. Sebaya umur ni sama-sama umur 5 tahun dia, sama-sama umur 19 kan. Muda lah. Ada riwayat kata Nabi umur 33. Ada kan riwayat 33 umur Nabi Isa. Kemudian perempuan umur 20, 23, 21. Jadi lah. Tapi kat sini sebut atraf ni sebaya umur. Sebaya umur maknanya muda lah. Muda paling hebat lah orang. Jadi itulah keadaan balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa biasa. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Hadza ini ma tu'aduna, apa yang kamu telah dijanjikan. Liyaumil hisab, pada hari hitungan amal kelak. Jadi ini adalah balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Ini tak sebut balasan orang jahat. Mungkin bawahnya dia akan sebut balasan orang jahat. Orang baik ni balasan dia tersebut. Ada tersebut peringkat-peringkat orang. Ada orang masuk syurga tidak dihisab langsung. Dia punya akaun tak buka apa, terus masuk saja. Itu high level tu dia. Ada orang ni, kebanyakan orang kena akaun dulu, kena cek akaun dulu. Cek, okey banyak. Berat sebelah baik, okey masuk syurga. Ada orang sebelah jahat, banyak juga kena masuk neraka dulu. Kena bayar dulu dosa, kesalahan dosa semasa di dunia. Dan habis itu semua baru pula kena masuk syurga. Kan ada beberapa peringkat-peringkat balasan yang terang. Kemudian ada orang langsung banyak kejahatan sangat. Kebaikan dia tak pakai. Dia masuk syurga langsung. Terus dengan neraka tak keluar. Jadi itu peringkat-peringkat balasan-balasan yang akan diterima oleh manusia di akhirat. Allana tu'adun, ini apa yang kamu telah dijanjikan liyaumil hisab, untuk hari perhitungan. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la sharra ma'ab. Sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis. Nikmat-nikmat ini adalah untuk orang yang bertakwa. Dan bahawa sesungguhnya bagi orang yang zalim dengan kekufuran atau kedermakaan, seburuk-buruknya tempat kembali. Inna hadza, sesungguhnya ini, la rizquna, adalah rezeki, pemberian kami. Nah, rizquna itu rezeki. Ma lahu min nafad, ma lahu, tidak ada baginya nafad. Ini diterima sini, tidak akan habis, tak habis. Jadi kurnia Allah di syurga itu terus berterusan, tak ada habis. Maknanya bila dah dapat masuk syurga, alhamdulillah, tak ada lagi kerisauan, ketibangan, ketakutan. Takut pula air habis. Kalau ikut dunia kaya macam mana pun boleh habis. Silap-silap air bulan, harta banyak-banyak habis. Jadi lebih kerap kan, orang datang duduk kan, jadi bencana alam kan, kaya-kaya datang tsunami, ambil rumah makhluk semua. Lepas itu harta duit dalam bank pun diambil di orang dalam dunia ni. Boleh habis harta-harta yang banyak. Tapi kalau syurga ni nafad, malahu min nafad, tidak ada lagi baginya akan habis.
Hada ini adalah wa inna littagina lasyarran dan sesungguhnya untuk taghi itu orang yang melampaui batas. La syarra ma'at kesudahan yang buruk. Syarra itu buruk, ma'at itu kesudahan. Wa inna littagina lasyarran sesungguhnya bagi orang yang tagha, yang zalim. Sini dia letak zalim dengan kekufuran atau kedurhakaan. Maka bagi mereka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian ini akan disebutkan beberapa alasan kepada orang yang horor. Jadi hari ini bacaan kita ialah tentang balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Surga yang sentiasa terbuka pintu untuk mereka. Duduk dalam surga itu muttaqiina, berteleku, berhadap-hadapan, kemudian bersembah. Muttaqiina fiha. Kemudian yad'una fiha bi-fakiha. Dapat dalam itu buah-buahan yang banyak. Kemudian wasyarab, minuman-minuman. Itu adalah balasan dari surga. Tidak